Alhamdulillah Rabbil Alamin. Afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidina Rasulullah wa biqadri ta'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilmi wa sayyidina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil 'afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril qalbi wa ta'alna bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mengucapkan syukuran kehadirat Ilahi yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita golongan di kalangan orang-orang yang berada dalam majlis ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman agama dan kebaikan dunia dan di akhirat. Daripada kitab Fathul Mu'in kita pergi muka yang ke-277. Khatimah. Untuk tutup bak. Tutup bak ada pak lain juga, tapi dah ada lain. Dari kita ni. Pada muka yang ke-277. Khatimah ni. Pada masalah kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi asrarihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Khatimatun. Ini satu penutup. Tajibul kafaratu ala man qatala man yahrumu qatluhu khata'an kana aw 'amdan. Bagi orang yang membunuh orang yang diharamkan, orang yang diharam bunuh, baik pembunuhan khata' maupun sengaja, adalah diwajibkan membayar kafarah. Jadi bab akhir ini Musannif rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang masalah kafarah. Jadi masalah kafarah ni, apabila seseorang itu melakukan apa-apa dosa, kalau melibatkan dengan Allah Ta'ala dia panggil dosa. Kalau melibatkan dengan hukum-hukum pada alasan syariat dipanggil jenayah. Dan jenayah ni memang dosa lah. Memang dosa. Tetapi kadang-kadang ada dosa yang tidak dianggap jenayah. Dosa tapi dia bukan jenayah. Mengata orang. Kata orang. Duduk orang, nampak orang. Dosa lah. Tapi tidak dianggap jenayah. Kenapa? Sebab tidak dikenakan padanya hukuman dari segi hukuman dunia ni lah. Tapi di sisi akhirat ada. Tapi sesuatu yang dianggap jenayah pada syarak, pasti benda tu dosa. Mencuri jenayah dan dosa. Tuduh orang, qazaf, hukuman jenayah ada dan dianggap dosa. Banyak lagi lah yang mana setiap jenayah itu pasti dosa. Tapi ada dosa-dosa yang pada penilaian manusia bukan jenayah, tapi dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mendapat satu dosa dan juga satu kemurkaan daripada Allah. Jadi bila ada jenayah-jenayah ini, dia ada hak hamba, ada hak Tuhan. Hak hamba ni kalau melibatkan dengan orang, kalau ambil barang orang, ketik barang orang,
hak ni kena pulangkan balik. Kena pulangkan balik. Kalau telah membuatkan hilang nama orang, bunuh orang, ataupun menceritakan orang, maka dikenakan qisas, dikenakan dia. Tetapi hak hamba dengan Tuhan pula. Kerana apa? Kerana dia telah langgar ketetapan hukum Tuhan, maka kena kafarah. Kafarah ni daripada kalimah al-kufr. Al-kufr ni makna tutup. Tutup. Kenapa? Kerana kekufuran itu, kekufuran itu dia menutup kebenaran dan menutup al-haq. Sebab itu petani-petani dipanggil kufar. Kufar. Ini orang panggil kufar. Quran panggil orang yang membajak dan juga mencucuk tanah ni kufar. Liyaghiza bihimul kufar. Siapa tu petani? Sebab apa? Dia menutup tanah-tanah bila dia menanam, semar biji benih, ditutup biji benih dan anak-anak benih itu dengan tanah. Jadi pada bahasa dia dengan makna menutup. Maka kafarah ni dia menutupkan dosa. Dia kamu dosa dengan maksud kita kisah-kisah atau perkara kafarah ni ialah satu ketaatan yang tujuannya untuk dihapuskan dosa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Kebaikan itu, kebajikan itu dia akan menghilangkan dosa. Jadi kebaikan dan kebajikan yang dibuat manusia itu, dia mampu menampung dan juga menghapus dosa-dosa dan juga kesalahan yang dibuat. Maka kafarah ini ialah satu tanggungjawab yang kena kepada orang yang telah buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang maknanya istighfar. Istighfar itu memang kena. Di samping itu ada hukuman lain yang dikenakan, yang telah ditetapkan dalam syarak. Dalam bab perbincangan kita ni, masalah berkaitan dengan pembunuhan. Kata pengarah rahimahullah, tajibu al-kafaratu ala man qatala. Wajib kafarah ke atas orang yang bunuh siapa? Membunuh man yahrumu qatluhu, orang yang haram kita bunuh, kita dibunuh dia. Ini ada kafarah. Jadi orang yang dibenarkan bunuh ataupun dijatuhkan hukuman bunuh, itu tak ada kafarah tu, tak ada kafarah tu. Sebab dia tu layak untuk dibunuh. Ini orang yang darahnya terjaga, maksum dam, maka kena bayar kafarah. Khata'an kana aw 'amdan. Di sisi mazhab Syafi'i dia tak tengok salah ke, sengaja ke, kena belaka. Kalau ikut dalam nas Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a." Tidak boleh bagi seorang mukmin bunuh orang lain kecuali salah. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Siapa yang bunuh orang mukmin lain kerana salah, maka hendaklah tahriru raqabah, merdekakan hamba. Wa diyatun musallamah, kemudian dia yang diseruhkan kepada ahli, illa an yasaddaqu, kecuali ahli mangsa nak bersedekah, nak tak payah bayarlah. Mati dah, hak mati dah hidup balik, tak apalah, dia maafkan. Contoh, dia juga kadang-kadang ahli keluarga ni, bila dia tengok, pandang dan memikir panjang, berlaku kadang-kadang akhir saat-saat akhir tarik balik. Kawan-kawan kita yang mengaji di Pulau Saudi kan dia buat hukuman bunuh balas, hukuman qisas. Jadi berlaku maknanya sampai tepat nak jatuhkan hukuman bunuh. Biasa dibuat di luar
luar tanah haram lah. Tanah haram tak boleh buat. Bila marilah ke ahli keluarga ni, marilah orang yang tukang bunuh pun ada juga lah. Tukang bunuh pun ada juga. Nak bunuh tak? Ditanya sekali lagi ahli keluarga, macam mana ni? Nak terbuka juga kisah atau tidak? Berlaku maknanya saat-saat akhir tarik balik. Tarik balik. Jadi suka sangat lah. Dan bergembira sangat ada orang tu. Masa tu memang siap nak serah diri untuk mati tak? Pembunuh tu. Tetapi ahli keluarga sunju tarik balik. Maka itu menunjukkan bahawa hukum Islam ni kalau dibuat dengan cara itu dia ada kesan ke dalam masyarakat. Jadi orang nak buat pun ataupun nak senang-senang melakukan jenayah, dia akan fikir 2-3 kali. Bukannya tujuan untuk mengambil nyawa sangat, tapi sebagai penghalang. Al-Raj'un, nak menghalang daripada jenayah. Jadi diserahkan tahrir raqabah. Fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah. Kalau orang itu di kalangan musuh kamu tapi beriman, maknanya kita ada musuh dengan kaum yang lain, contoh di zaman dulu, maka fa tahriru raqabatin mu'minah. Allah Ta'ala kata hendaklah merdekakan hamba. Merdekakan hamba juga. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdiru raqabatin mu'minah. Sama juga orang yang kita ada perjanjian dengan dia, maka kena bayar diat dan kena kafarah merdeka hamba. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Siapa yang tidak dapat hamba, maka hendaklah dia puasa 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, sebagai taubat daripada Tuhan. Jadi di sini disebut berkaitan dengan kafarah bagi masalah tersalah bunuh. Salah bunuh. Masalah sengaja bunuh, Allah Ta'ala tak kata apa, ada kafarah. Lepas itu Allah Ta'ala sebut wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang bunuh orang mukmin muta'ammidan, sengaja, fajaza'u jahannam, balasan dia ke jahannam, khalidan fiha, kekal pula, wa ghadiba Allahu 'alaihi, ghadab, murka Tuhan, wa la'anahu, laknat Tuhan, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Tuhan akan sediakan azab yang sangat hebat, sangat berat. Banyak tu. Sebab itu pada ulama kata, kerana Tuhan sebut banyak perkara kepada orang bunuh dengan sengaja. Pertamanya jahannam khalidan kekal, wa ghadiba Allah, murka pula, wa la'anahu, laknat pula, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. 5 perkara ni bahkan Tuhan jadikan dia kekal. Jadi setengah daripada pandangan ulama-ulama di luar daripada mazhab Syafi'i, dia kata orang yang bunuh dengan sengaja ni, mereka ni hukumnya telah akan masuk neraka dengan kekal. Maknanya sama macam hukum orang yang bukan Islam. Beratnya, kerana beratnya hukum aku. Tapi itu bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah, bukan pandangan muktamad lah, bukan pandangan muktamad dan ahli sunnah wal jamaah. Di sisi ahli sunnah kita, walaupun ayat Quran dikata khalidah, tetapi ditakwilkan kerana apa? Kerana banyak hadis-hadis dan ayat Quran lain mengatakan orang yang ada dalam hatinya walaupun seberat zarah daripada iman, dia akan keluar daripada neraka. Dan apa yang dimaksudkan khalidan fiha ni, kekal dengan maksud lama. Azab yang dapat tu berat, maka duduknya lama, macam dia kekal dalam neraka. Sebab itu Al-Quran kita nak tafsir ni, kalau kita buka tafsir memang dia kata kekal. Dia kata kekal. Jadi orang yang bunuh orang, kalau dia beriman,
faham daripada zahir ayat, dia kekal dalam neraka. Maknanya sama taraf macam orang kufar. Tapi sebenarnya itu bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Bukan pandangan mu'tamad dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan kenapa kita tak boleh buat? Kerana ada hadis-hadis dan ayat Quran lain yang menyebut dan menyatakan orang mukmin takkan kekal dalam neraka kalau dia diazab. Nasallallahu salam. Nampak? Takkan kekal. Jadi maknanya ayat Quran dan hadis kena faham secara bahasa skala sebut holistik, kena faham secara menyeluruh semua sekali. Bukan ambil satu ayat je waktu kita tafsir, kita pun faham sendiri. Ini yang kadang-kadang hukum tu jadi tidak harmoni. Hukum yang Tuhan buat, yang Nabi SAW turun dalam hadis, Allah Ta'ala turun dalam Quran, dia ada kesinambungan. Dia tak akan bertentangan satu dengan yang lain. Kalau bertentangan tu maknanya ada masalah pada pemahaman kita. Kita yang salah faham. Baik. Maka bagaimana ulama kata apabila Allah Ta'ala kata bunuh dengan sengaja ni tak ada kafarah, bahkan disebut di situ balasannya neraka. Maka ini datang kias. Para ulama kata apabila bunuh dengan salah kena kafarah, maka orang bunuh dengan sengaja lagi patut kena kafarah. Sebab ini dia dosa juga. Walaupun ayat Quran kata kafarah tu cerita berkaitan bunuh dengan tak sengaja saja, bunuh dengan tersalah, kena kafarah. Dah orang bunuh dengan sengaja tak kena kafarah, lagi patut kena kafarah. Sama halnya kalau kita lihat dalam masalah qada solat, qada sembahyang. Dalam hadis datang masalah qada ni berkaitan orang yang lupa sembahyang. Man nasiya salatin falyusalliha ila dzakaraha. Siapa yang terlupa sembahyang, maka hendaklah dia sembahyang bila dia ingat. Maknanya kalau dia tertinggal sembahyang kerana terlupa, bukan sengaja, maka bila dia teringat, ada dok teringat sembahyang, maka dia hendaklah mengqada balik sembahyang. Okey. Dah sembahyang, dalam hadis tu tak sebut kalau orang sengaja tinggal sembahyang. Jadi ulama mengiaskan kalau orang tak sengaja tinggal sembahyang pun kena qada, maka orang sengaja lagi patut qada. Itu yang logiknya. Logik dan munasabah dengan keindahan syarak ni gitu. Tapi kita tak nafikan ada pandangan kata tak boleh qada, tapi pandangan tu pandangan bukan pandangan ramai. Bukan pandangan ramai. Jadi bila tinggal sengaja sedar kan itu. Jadi kita selalu qada. Jadi kata baik tak salah sengaja. Sengaja tak boleh qada. Jadi pandangan yang kata tak boleh qada sengaja tu sebab di sisi mereka orang tinggal sembahyang ni kufur dah. Dia bukan kira dosa saja, kira dosa tak besar dah. Jadi kufur dah qada sembahyang pun tak ada boleh. Jadi kita kena faham pandangan-pandangan ni dengan secara menyeluruh. Sebab itulah kita kena bawa pandangan yang mana sesuai dengan masyarakat. Manusia ni, mazhab ni mazhab Syafi'i. Ambil pandangan-pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Maka kita kena ikut berdasarkan yang telah ditetapkan oleh majlis agama setempat. Ya. Suruh nikah, aku terima nikah ni. Aku terima nikah ni lah. Tak? Dan nenek mu sebut gitu, aku terima nikah ni lah. Kalau berlaku kat kita, nak suruh ulang. Tapi dia hukum telah dijatuhkan oleh pihak yang berkuasa sana, apa dia ada kuasa, maka dia buatlah hak dia. Tetapi kalau ikut kepada apa yang termaktub dalam ayat dalam apa tata cara ni, pasti kena sebut. Kita salah sikit pun suruh ulang lagi, betul? Salah hak lain sikit, aku terimakan nikah, aku terima nikah ni, aku terima akad nikah ni, tinggal akad ulang balik. Ulang balik. Ala kulihat, isu tu isu yang pihak berkuasa selesaikan lah. Biar selesai secara harmoni, tak ada masalah. Jadi telah dihukumkan oleh pihak yang berkuasa.
Okey. Maka ulama kiaskan, kalau orang bunuh sengaja, orang bunuh tak sengaja kena kafarah, orang sengaja lagi patut dia buat kafarah, kerana kafarah ibadah. Kafarah ibadah. Sebab tu dia kata qatala khata'an kana ay sawa'un kana qatlu khata'an aw 'amdan. Sama ada pembunuhan itu tersalah ataupun sengaja. Wa hiya 'itqu raqabatin fa in lam yajidha fa siyam syahrayn mutatabi'ain. Kafarah di sini adalah memerdekakan budak wanita. Tidak mesti wanita budak ni hamba tapi bukan mesti wanita. Hamba selalu umum. Raqabah itu Raqabah tu tekok asal tekok. Jadi kinayah hamba kepada tekok, kerana pada zaman dahulu hamba-hamba ni akan ikat besi, ikat hari kat tekok jual di pasar, lelong. Dah. Siapa nak beli, siapa nak beli. Macam apa nama ni? Tiga abdul tu lah. Tapi dia buat itu, tak boleh bayar hutang jadi hamba tak jadi. Tapi nak cerita dia lah, cerita nak apa nama ni, faedah ataupun manfaat, apa nasihat ada dalam tu. Tapi tak ada orang tak boleh bayar jadi hamba tak boleh buat itu. Ayah dia akan akan dijual sekalian. Tak boleh bayar hutang dia jual. Tak ada hukum Islam, tak boleh bayar hutang, boleh disita harta dan boleh jual. Itu pun awak cerita je lah. Maka asalnya kerana mereka ni diikat dengan tali ataupun rantai ditekuk sebagai untuk dia elek. Sebab dia nak jual supaya tidak lari. Maka dipanggillah hamba ini dengan raqabah. Fa in lam yajidha, kalau tidak didapati, maka puasa syahrain mutatabi'an, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut kena puasa. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut ni, dia tak boleh miss hari. Andai kata sehari je nak habis 2 bulan berturut-turut, maka start bulan. Tak lebih 2 bulan ni, 2 bulan puasa tiada hari. Pendek kata memang kubu orang tu memang kubu. Memang kita kata ambil tenaga lah. Boleh malam dia buka je, tak masalah. Jadi benda ni kita lihat, kalau orang tahu makan dia akan buat. Walaupun dari segi penguatkuasaan dalam tempat kita ni tak ada dah penguatkuasaannya, tetapi ni tanggungjawab kita kepada Allah. Tanggungjawab kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu bahawa beratnya nilai nyawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa ni berat. Orang Islam ni bunuh kafir zimmi pun dia sana. Tak boleh kira Israel itu memang jahat. Dia tak bagi dia selain daripada bangsa Israel macam binatang dia. Macam binatang. Sebab itu dah kesok bom hospital, tak kesok bom tempat sekolah, tak kesok bagi dia macam bunuh binatang. Ini bangsa yang mana Tuhan tunjuk perangai dia daripada dulu sampai sekarang tak ubah. Perangai nipu bukan nipu manusia, nipu Tuhan. Saya rasa saya pernah sebut sini tak? Israel ni dia nipu Tuhan. Hari Sabtu tak boleh kerja. Hari Sabtu tak boleh kerja. Jadi mereka cuti hari Sabtu. Tapi kerana ini kawan-kawan yang tinggal di Palestin cerita lah. Orang-orang Palestin cerita, dia kata orang gembala lembu susu. Hari Sabtu tak boleh kerja. Tapi lembu susu ni dia kena ambil susu tiap hari. Untuk produksi, untuk ni. Jadi nak buat mana? Dia kata licik tak liciknya, jahat tak jahat Israel dengan Tuhan ni. Mari seorang ambil hok seduh susu tu, letak dekat
dekat lembu. Dekat dada lembu tu lah. Dah. Letak. Mari seorang letak benda tu. Tu biar. Orang lain pula petik switch. Petik switch. Lepas tu mari seorang ni pula kacau baldi. Lepas tu mari lelaki, ada dah susu. Ambil lah. Maknanya dia kata, saya tak kerja. Saya dah letak benda tu je. Saya bukan mari buang dulu. Saya mari letak alat. Orang dia kata, saya tak, saya dah petik switch je. Orang ketiga dia tak, saya letak baldi je. Orang tiga kata, saya mari ada dah susu, saya ambil je. Dia kata dia dah kerja. Nak tipu orang ni bagi-bagi makna nak niwak ni. Dia kata saya bukan buah susu dulu. Saya nak letak dia bukan buah. Hak seorang kata saya tak ada buat apa-apa. Saya petik suri je. Petik suri. Anak tu sejuk-sejuk. Tak. Hak ni tengok-tengok ada susu dah. Ada saya bukan buat kerja, saya ambil susu je. Dengan Tuhan tu hak mereka masih tipu. Jadi dengan dunia tak pelik mereka tipu. Tipu dengan jelas-jelas. Tapi ialah koloni-koloni kan ada kepentingan sokong juga mereka. Jadi kena doa lah. Doa supaya Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan dia dan membantu umat Islam di Palestin dengan tunjukkan kekuasaan yang mungkin tak tersangka-sangka. Tak sangka-sangka Allah Ta'ala akan beri kemenangan dan juga akan beri mengajar Bani Israel. Zionis lah, Zionis. Yang jahat Zionis. Kerana orang Yahudi ada yang tidak setuju bangsa Yahudi, tetapinya Zionis yang bersikap zalim itu ialah golongan yang berpaham Zionis. Okey. Jadi 2 bulan betul-betul. Ada boleh ganti tak? Kalau 2 bulan betul-betul tak mampu, boleh tak nak ganti dengan bayar secupok sehari. Maknanya akan jadi 60 cupok. Dalam masalah ni, masalah kafarah bunuh orang tak ada. Kerana Tuhan sebut dulu dia, merdeka hamba puasa 2 bulan betul-betul. Merdeka hamba puasa 2 bulan betul-betul. Dalam masalah bersetubuh siang hari bulan Ramadan, kalau tak mampu boleh bayar fidyah. Bayar fidyah sehari secupok, maknanya 60 cupok boleh. Tapi dalam masalah kafarah bunuh ni tak boleh. Kerana Tuhan sebut dulu je. Jadi kena sama ada orang tu boleh puasa 2 bulan betul-betul ataupun dia memang tak boleh. Kalau tak boleh, lekat dengan hutang di atas, tekuk dia sampailah mati. Kalau dia mati lepas tu, barulah dikeluarkan daripada pesaka dia bayar 60 cupok. Sebab apa? Sebab bila mati, dia dikira telah berhutang 60 hari puasa. Jadi kaedahnya orang berhutang, si mati yang berhutang puasa, maka ahli waris hendaklah mengeluarkan daripada harta saka dia sehari secupok. Ada pun selama dia hidup, maka tak boleh nak ganti dengan bayar cupok orang, tak boleh. Dia berhenti setakat 2 bulan betul-betul je. 2 bulan betul-betul ni sama ada bulan itu bulan penuh ataupun bulan tak penuh. Bulan penuh tu ada 30 hari. Bulan tak penuh ada 29. Bukan bulan tak penuh atau bulan habis. Bulan 29 ataupun bulan 30. Jadi kalau dia start awal bulan, kalau bulan 29 dia cukup sebulan. Masuk bulan seterusnya tengok se-30 lah. Tapi kalau start tengah, dia start tengah atau start hari kedua, dia puasa start pada hari kedua, maka orang ni kena cukupkan 30. Al-Qasr jadi pecah. Bulan pecah makna bulan tak penuh ni, maknanya dia start pada hari kedua dan ke atas, maka dia kena cukupkan 30. Tapi kalau start awal bulan, kalau bulan 29 dia sebulan dah, tinggal lagi sebulan lagi. Jadi boleh jadi dia akan berpuasa 59 hari. Boleh jadi berpuasa 59 hari. Kerana apa? Kerana bulan yang dia berada tu, dia start awal bulan tu bulan tu 29 hari saja. Habis. Kemudian selesai masalah ni,
Maka disebut di sini tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan penyakit ain. Apa hukum orang tu matikan sebab ain orang? Penyakit ain ni penyakit apa? Penyakit yang sebab mata, bukan sakit mata. Dia penyakit yang mana dengan sebab orang tu tengok orang lain dan ada perasaan, mungkin ada hasad ataupun ada rasa takjub, menyebabkan orang tadi boleh jatuh sakit. Sebenarnya tersebut sini lah, ataupun ustaz-ustaz ada sebut penyakit ain. Penyakit ain ni berkata memang berlaku. Zaman Nabi SAW ada seorang sahabat, dia pergi mati lah. Dua orang sahabat ni pergi mati kat sungai. Seorang kawan ni mati lah. Mandi buka baju, badan dia orang agak ni biasa kulit ni gelap-gelap, sarung matang gelap sikit. Tapi kawan ni kulit comel, putih. Jadi kawan ni puji, kata comel dia ni. Lepas tu pesam terus saya. Pesam, puji tapi jadi pesam kawan. Pesam. Bawa jumpa Nabi SAW. Jadi Nabi kata, kenapa kamu ni nak bunuh saudara kamu, nak bunuh teman kamu? Tak, tidak ada masalah. Bukan payah pun kalau kamu nak puji orang, maka sebutlah Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, Tabarakallah, sebut tu. Kenapa? Kerana al-ain ni hak. Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqal al-ain. Kalau ada sesuatu boleh kita panggil melawan ketentuan, nescaya penyakit ain lah yang boleh lawan. Maksudnya ain ni betul. Betul. Jadi penyakit ain ni berlaku, dia tengok pada orang lah, orang kadang tempat-tempat kita mungkin ada tapi tak banyak lah. Tapi di negara-negara Arab, di negara Pulau Afrika, Pulau Mauritania dan seumpamanya, penyakit ain ni masyhur. Bahkan ada orang yang terkenal ataupun keturunan dia terkenal dengan penyakit ain. Ingat arwah Guru Haji Abdul Rahman Kubing, Tok Haji Imam cerita dekat Mekah dulu, dia kata masa nak buat Masjidil Haram, nak besar, paksa gali kan, kerana nak binaan bangunan tinggi semua kena gali. Kena gali tanah dalam. Jadi tiba-tiba alat dia gali temu batu besar. Cuba nak pecah, cuba alat macam-macam tak pecah. Jadi orang ikhtiar kata orang-orang di situ kata, nak mana gini. Ada seorang ni duduk di Mekah ni, dia terkenal dia dengan penyakit ain. Ada ain. Jadi dia jumpa tanya dia. Maka dia orang pun pergi jumpa tanya. Dia kata boleh kan, insya-Allah esok saya akan gali yang tu, cak molek-molek batu tu. Batu orang nak pecah tu, cak molek-molek comel-comel. Biar mana dipuji. Bukan orang penyakit ain, bukan ada bentuk puji. Jadi esok kan dia pun lalu macam comel sungguh batu ni. Comel. Siapa lah buat cak comel gini. Lepas tu mari buat kali pecah betul batu. Tengok kesalahan boleh, memang kadang-kadang boleh membawa kepada sakit dan juga boleh bawa kepada mati pun ada. Kita sebab itulah kita disuruh untuk baca zikir pagi, baca wirid petang, wirid pagi. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengelak. Kadang-kadang kita tak sedar orang puji. Sebab tu bila puji itu, biarlah kita puji dengan sebut kebesaran Allah. Masya Allah, Bismillah. Sehatnya anak ni. Sebut sehat, Masya Allah, budak sehat ni, budak ni, Tabarakallah. Kembalikan bila tu dia akan ain tu insya-Allah akan jadi tawar dan budak tu. Puji budak-budak sehat tak, comel. Puji, comel, sehat dia ni, kan ada lemah.
Sebab tu orang puji saja itu, puji mesti sebut Masya Allah, Barakallah. Okay. Jadi kalau orang tu kemungkinan dia ada penyakit ain, dia hendaklah baca doa Bismillah Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau ni biasalah kalau kita pun nak elak penyakit ini seumpamanya Bismillah Masya Allah. Sama juga ada orang kalau tengok perhati siapa pergi ke rumah-rumah Arab di negara Arab, rumah dia besar, dia tak tu Masya Allah, Bismillah Masya Allah. Supaya tu orang tengok besar baca Masya Allah, baca Masya Allah. Jadi orang kalau ada kalau dia tengok dia jadi utuh. Boleh jadi utuh keluarga tu Allah Alam sebab Tuhan nak buat. Jadi doakan Allahumma barik fihi wa la tadurru. Kalau orang tu dia ada ain. Sebab itu pada zaman Islam dulu, kalau orang tu dikenal penyakit ain, kerajaan hendaklah asingkan dia. Bahkan kalau asing oleh kerja, orang ni bahaya. Kalau kerja campur orang takut jadi masalah orang. Bahkan dipersiapkan, kita panggil sebagai alam daripada Baitullah. Kalau suatu pihak di rumah dia duduk kawasan rumah, ambil kepung duduk sini lah. Sebab apa? Sebab bahaya lah dia campur dengan orang. Tapi tempat kita Allah Alam mungkin kurang lah, kurang lah maksudnya. Tapi di tempat-tempat seterusnya memang sangat terkenal dengan, ada yang terkenal dengan penyakit ini. Maka disuruh untuk kita baca seumpamanya Bismillah Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dan doa-doa yang mana wirid-wirid pagi petang itu tujuannya untuk mengelakkan daripada penyakit ini. Andai kata orang ni mati dengan sebab ini, mati sebab ini, jawapannya macam mana? Jawapannya tidak dikenakan hukuman. Tidak dikenakan hukuman. Okay? Bunuh balas pun tidak, dia pun tidak. Sebab apa? Sebab penyakit ini dia asbab dia yang menyebab mati itu Allah Ta'ala juga. Sama lah juga kalau orang tu doa, dia bunuh dengan doa, ya Allah, mampu hari ini, mampu sangat, biar mampu hari ini, biar mati hari ini. Doa mati sungguh. Ini jadi mulut masing. Mulut masing ni bukan penyakit bawa tadi. Dia puji dia, tengok dia tu menyebabkan jadi sebalik. Jadi sebalik ni, jadi tak sihat. Okay. Maka kalau mati dengan sebab doa pula, mati dengan sebab doa, hukumnya samalah juga. Tak boleh nak dikenakan qisas ataupun dia ataupun kafarah. Sebab orang ni dia bukan sebab yang zahir tadi, bukan sebab yang zahir. Okay. Habis masalah itu, masuk kepada seterusnya, babun fi riddah. Nasallallahu al-afiyah, na'udzubillah min dzalik. Bab riddah pula. Jadi kerana riddah ini mewajibkan dihukum bunuh, maka disebut bab riddah ini selepas daripada bab al-qatl, pembunuhan. Al-riddatu lughatan al-ruju', wa hiya afhashu anwa'il kufri, wa yuhbatu biha al-'amalu intasalat bil mauti. Riddah atau murtad menurut bahasa adalah kembali. Perbuatan murtad adalah bentuk perbuatan kufur yang paling jahat. Dan dengan kemurtadan sampai mati, maka amal perbuatan kebajikan menjadi dilebur. Masalah riddah, murtad lah kita panggil. Jadi murtad ni ada kadang-kadang berjadi dengan i'tiqad, kadang-kadang jadi dengan perbuatan, kadang-kadang dengan perkataan. Dengan perkataan. Jadi kalau tak silap mula-mula dulu, sini masjid ni kita baca Tuhfatul Raghibin, tak? Tuhfatul Raghibin. Tuhfatul Raghibin dalam tu memang cerita banyak, cerita bab riddah, perkara-perkara yang boleh menyebabkan murtad. Tapi sayang masa tu tak rekod lagi. Nampak? Masa tu rekod. Sangat baik kita tu kerana dia menghimpunkan masalah-masalah berkaitan murtad. Waktu ini jadi gini, waktu ini jadi gini. Jadinya sebab-sebab itu sama ada dengan i'tiqad, perbuatan atau perkataan. Kemudian
pada bahasa riddah ni makna rujuk, kembali. Kembali pada mana? Kembali daripada Islam, makna dia tolak Islam kepada yang lain daripada Islam, itu kufur. Itu makna pada bahasa. Wahiyya afhashu anwa'il kufri, dan dialah seteruk-teruk, sekeji-keji jenis kufur. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang paling besar. Kufur ni banyak darjat, banyak peringkat. Paling kufur ialah riddah. Riddah. Kufur-kufur tu yang paling teruk sekali ialah riddah. Kenapa? Kerana orang yang murtad ni, na'udzubillah min dzalik, orang yang murtad ni, dia telah dapat agama yang betul, dia ditolak agama yang betul. Wa yahdutu biha al-amal, dia akan gugur dengannya amalan. Jadi orang yang kufur ni, amalannya sia-sia. Sia-sia. Apa makna sia-sia? Sia-sia dengan maksud tidak ada pahala. Tidak ada pahala. 40 tahun buat amal soleh, tiba-tiba murtad, walaiyazubillah, sia-sia amalan. Hatta ulama kata, andai kata dia masuk balik Islam sekalipun, maka dia masuk dalam keadaan pahala kosong. Maknanya kena start mula akaun pahala kosong. Cumanya di sisi pandangan mazhab Ahli Sunnah Jamaah, ada pandangan mazhab kita tak wajib qada balik. Maknanya dia akan sebut tadi 10 tahun dalam Islam, lepas tu murtad, walaiyazubillah, lepas tu masuk Islam balik. Amalan 10 tahun tu pahala tak ada. Kalau masuk Islam semula, dia hanya tak perlu qada je, sebab dia buat tak perlu qada masuk Islam. Tapi masa murtad dia kena qada. Dia murtad 2 tahun contohnya, 2 tahun tu dia tinggal puasa, tinggal sembahyang, tinggal zakat, dia kena qada. Amalan buat 10 tahun dia buat tu, tak ada apa-apa sih. Itu kata dia, itu bihal amalu, menghapuskan amalan ini tasalat bil mauti. Jika dia bersama mati, makna orang tu murtad sampai mati, walaiyazubillah. Jadi habis amalan dia, dan orang ni termasuk di kalangan orang yang seteruk-teruk berada dalam orang dengan kekufuran. Sekadar itu saja. Pada tajibu i'adatu ibadati, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum.